السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung lagi perbahasan kita daripada kitab Manhaj Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Ustaz Ismail bin Umar hafizahullahu taala, yang mana sebelum ni kita dah masuk bab yang pertama. Kita bahas definisi akidah dan juga kedudukan akidah dalam Islam. Seterusnya kita bahas kepentingan akidah dan juga tujuan akidah. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung definisi tauhid dan juga kepentingan tauhid. Seterusnya sumber-sumber akidah. Seperti mana yang disebutkan oleh penulis, akidah ini ialah perkara yang ada dalam hati setiap orang ataupun dalam jiwa setiap orang, yang mana dengan akidah ni setiap orang tu akan jadi tenteram, jadi lega hati dia. Ataupun dalam bahasa lebih mudah kita sebut akidah ini ialah kepercayaan yang kita pegang dengan kukuh, yang mana semua agama ataupun kepercayaan ataupun ideologi ada yang namanya akidah. Dalam bahasa Arab, akidah mari pada perkataan aqada, sesuatu yang mengikat. Jadi akidah ialah satu benda yang kita ikat dalam hati kita. Jatuh kita di mana tempat pun tidak akan terlucut perkara ni ataupun benda ni daripada diri kita. Bila mana kita ditimpa sesuatu masalah dalam hidup ataupun kita ada hajat, akidah ini menjadi penggerak utama untuk kita jadi tenteram, kena uji, jadi lega kerana ada akidah. Dan dalam Islam, akidah itu dinamakan dengan tauhid. Bila sebut saja tauhid, kita kena jelas apa maksud tauhid itu. Definisi tauhid, tadi definisi akidah. Ni definisi tauhid. Tauhid ialah mengesakan Allah Azza wa Jal dalam ibadah dengan mengarahkan ibadah tersebut semata-mata kepadanya sahaja dan tidak mensyirikkannya ataupun menyekutukannya dengan sesuatu. Itu yang dimaksudkan dengan tauhid. Bila kita sebut akidah, akidah ialah benda yang kita percaya, kita letak dalam hati kita jadi tenteram. Semua agama ada. Okay. Cuma beza akidah Islam dengan akidah yang lain. Islam ni dia punya tonggak utama dia dipanggil sebagai tauhid. Akidah orang Islam ialah tauhid. Tauhid itu apa dia? Esakan Allah, ifradullah fil ibadah au fi af'alihi. Itu terjemahan dalam bahasa Arab. Ifrad maksudnya mengesakan. Esa ni maksudnya menunggalkan. Esa kalau kita tengok dalam bahasa Melayu,
Dia bukan asal bahasa Melayu, totally bahasa Melayu. Perkataan Esa ni berasal daripada Sanskritism ataupun bahasa Sanskrit yang menjadi bahasa utama dalam agama Hindu, terutama dalam manuskrip Hindu yang lama. Dan kita pun tahu, kita orang Melayu ni terpengaruh dengan benda tu, ataupun kita ada kata apa, intipati Sanskrit tu ada dalam kehidupan kita. Sebab tu kita akan tengok perkataan-perkataan, setengah-setengah perkataan tu asal daripada bahasa Sanskrit dan kita masih gunakan. Antaranya Esa. Esa maksudnya tunggal. Dia bukan satu. Kalau satu, benda tu boleh lagi kita duakan, tigakan, empatkan. Tapi bila mana sebut tunggal, dia tak akan boleh dan tak akan ngam duduk dengan pasangan. Dia tidak ada pasangan. Itu contoh perkataan Esa. Esa dia beza dengan satu. Sebab satu lepas satu orang boleh sebut, dua, tiga, empat. Sebut Esa tak boleh sebut dah yang kedua, tak boleh. Sebab Esa tu ialah yang kekal dengan keadaan seperti itu, ataupun kita sebut tunggal. Itu contoh perkataan. Dan banyak lagi lah perkataan-perkataan kita yang kita tak perasan asal daripada Sanskrit. Antaranya sangkakala. Sangkakala tu maksudnya serunai ataupun semboyan. Satu alat yang digunakan untuk tiup, untuk panggil orang. Tapi kita biasa guna sangkakala. Ataupun dalam bahasa Arab as-sur, nafakhas sur. Antara bahasa ataupun contoh lain bang ataupun azan. Orang laungkan azan, setengah-setengah orang kampung tu dipanggil bang. Bang tu maksudnya laungan, mari pada bahasa Sanskrit. Jadi itu benda yang kita boleh tengok lah, pengaruh bahasa. Jadi kita akan tengok banyaklah benda-benda yang kita sebut sebagai pengaruh bahasa tu duduk juga dalam amalan kita harian. Antaranya sembahyang. Sembahyang, perkataan sembahyang tu pun mari daripada pengaruh Hindu Sanskrit. Sebab tu kalau tengok kita guna sembahyang, tapi perkataan yang tepat menafsirkan sembahyang tu ialah salat. Sebab kita kena tengok sejarah sembahyang ni. Sebab apa sebut sembahyang? Kita tengok agama di Nusantara ni dulu, sebelum pada kita masuk bahas tauhid. Bila sebut kepulauan, gugusan kepulauan Melayu ni, orang Melayu mereka menerima agama ni asalnya mereka ni, kita semua ni animisme. Benda yang kita rasa macam ada keramat, kita pun sembah, kita pun muliakan, pokok ke, orang ke, hatta binatang pun. Lepas pada tu datang penyebaran Buddha dan Hindu ke tanah Melayu kita. Kemudian datang Islam agak kemudian sikit. Cuma nak beritahu pengaruh bila mana orang Melayu menerima Islam. Pengaruh perkataan tu kita tarik masuk dalam agama kita. Antaranya perkataan sembahyang. Sembahyang, sembahyang. Itu dua perkataan. Sebab dalam kepercayaan orang-orang dululah, orang Melayu dulu, dia ada satu konsep dalam agama Hindu ni, dia ada satu semangat yang kita puja. Sang Yang Toyo nama dia. Itu nama dia. Jadi kalau nak buat upacara pada semangat tu, orang dulu akan panggil sembahyang. Jadi ulama-ulama Nusantara dulu, dia orang tak mahu tukar secara drastik sebab takut terkejut tengok perkataan tu. Jadi solat ni dia guna juga sembahyang, tapi bukan yang tu maksudnya semangat yang disembah dulu. Yang itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal perkataan tu sembahyang. Jadi itu pengaruh-pengaruh dia lah. Kita bukan nak bincang bab tu malam ni. Kita pun bukan kuliah sejarah. Kita nak bincang tentang tauhid pada malam ni. Definisi tauhid mengesakan Allah, iaitu menunggalkan Allah dalam sembahan dan juga dalam ciptaan. Makhluk-makhluk yang Tuhan duk cipta ni, Tuhan cipta macam mana? Seorang diri dia, zat dia cipta. Tidak ada pembantu. Itu benda yang kita kena faham bila masuk tauhid. Dan bila mana kita sembah Allah Ta'ala, kita seru nama Tuhan, kita tak boleh seru nama lain setanding dengan nama dia. Tak boleh. Allah Ta'ala tu sendiri tak suka orang seru nama lain setanding dengan nama dia.
Itu yang dimaksudkan dengan tauhid. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak kami utuskan, kata Allah Ta'ala, min qablik, sebelum daripada kamu, mir rasulin, melainkan seorang rasul, yang mana rasul itu seruan dia apa? Illa nuhi ilaihi, melainkan dia akan seru kepada kamu, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak diseru kecuali aku, maka tetaplah kamu berabdi ataupun mengabdikan diri kamu kepada aku. Jadi itu ayat yang merupakan titik tolak kepada tauhid itu sendiri. Jadi maksud tauhid tadi jelas. Maksudnya ialah menunggalkan ataupun mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, apa kepentingan tauhid? Apa kepentingan akidah, konsep tauhid yang ada dalam agama Islam? Penulis sebut lebih kurang 3 yang disebut dalam buku ni. Yang pertama, dia kata tauhid ni sebab apa kena tahu, kena belajar dan kena faham. Tauhid ni dia merupakan syarat am bagi penerimaan sebarang ibadah. Ibadah apa yang kita buat, sembahyang, puasa, zakat, haji, dia tidak akan diterima jika tidak ada tauhid. Solat yang kita buat tak akan sah ataupun tidak akan dinilai jika kita ada kesyirikan. Kita sembah benda lain, kita sembah Allah Ta'ala dalam masa yang sama, kita menduakan dia, ibadah tu walaupun letih, dia tak akan beri apa-apa nilai, dia tak akan beri apa-apa kebaikan pada si pembuat. Haji yang kita buat, zakat yang kita bayar, puasa yang kita buat, dia tak ada nilai bila mana kita ada seru benda lain. Jadi tauhid kena jelas dulu. Walaupun tauhid ibadah yang ringan, tapi dia ibadah yang penting. Ibadah yang penting, itu yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh penulis, tauhid memberi perangsang dan harapan untuk memasuki syurga serta menyelamatkan diri daripada kekal dalam neraka. Kepentingan tauhid ni dia akan jadi dawafi'. Dawafi' ni maksudnya satu benda yang akan push kita untuk kita ada satu perasaan mengharap ataupun berharap kepada Tuhan. Dengan ada tauhid lah kita akan menghargai syurga. Dengan ada tauhid juga kita akan takut pada neraka. Kita akan segera dan kita akan rasa berharap pada amalan-amalan yang kita buat, kita harap Tuhan beri syurga. Dan kita takut daripada apa-apa benda yang kita buat, benda-benda yang Tuhan larang, Tuhan marah, dia akan lemparkan kita dalam neraka. Yang ketiga ditulis oleh penulis, dia kata sini, tauhid memberi harapan dalam penerimaan syafaat dari orang-orang yang dibenarkan memberi syafaat. Dengan sebab ada tauhid lah, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan beri syafaat. Allah Ta'ala akan beri syafaat. Kita mungkin pernah dengar satu hadis qudsi, yang mana hadis ni diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Arba'in An-Nawawiyah, iaitu hadis yang menceritakan Nabi cerita pada kita, Nabi kata Allah Ta'ala cerita, lau balagat zunuba abdi, kata Allah Ta'ala, sekiranya dosa hamba-Ku itu balagat ananas sama, dosanya memenuhi langit dan bumi, banyak dosa, fa'ataitani, kemudian dia datang kepada aku, fastaghfirani, lalu dia minta ampun pada aku, maka aku akan ampunkan dia selama mana dia tidak ada melakukan syirik. Maknanya dia ada tauhid. Besar mana dosa orang tu selama dia tak buat syirik, maka dosa tu akan terampun dengan syafaat tauhid yang ada tu. Maknanya dengan ada tauhid, maka orang tu sendiri akan dapat syafaat kubra, iaitu syafaat yang besar, iaitu syafaat yang akan membantu orang tu masuk syurga. Tapi lewatlah dengan sebab dia ada buat dosa. Cuma nak beritahu, dengan ada tauhid, tak pernah sembah Allah Ta'ala, tak pernah menduakan dalam sembahan kepada Allah Ta'ala, maka orang tu akan dapat syafaat tu. Kemudian malam ni kita akan sebut sumber-sumber akidah. Saya sebut secara sepintas lalu. Sumber-sumber akidah orang yang ada buku muka surat 34.
Sumber akidah, kita tengok sikit apa yang disebutkan oleh penulis. Pendahuluan disebut situ, setelah kita memahami akan pengertian akidah yang suci serta tujuan dan kepentingannya. Maknanya selepas pada kita kenal apa itu akidah, apa tujuan akidah, apa pentingnya kena ada akidah dan tauhidnya, maka adalah wajar dijelaskan di sini pula berkenaan sumber-sumber akidah yang menjadi hujah atau dalil dalam membentuk kaedah demi kaedah untuk menjamin kesucian akidah tersebut tanpa sebarang penyelewengan. Dah tahu kepentingan tauhid, dah tahu asas tauhid ni, kena tahulah tauhid ni ambil kat mana, sumber dia kat mana. Masadirul aqidatul fil Islam, sumber-sumber akidah dalam Islam. Pertama sekali dia sebut, antara keistimewaan yang paling utama bagi akidah Islam ialah ianya adalah akidah yang asalnya diturunkan daripada Tuhan melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diwahyukan dalam surah An-Najm ayat 1 sampai ayat yang kelima. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Ayat 1 sampai 5 Allah Ta'ala sebut, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika ia terbenam. Allah Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluk dia. Allah Ta'ala kata demi bintang. Idza hawa, ketika mana ia hilang ataupun ia tertutup daripada pandangan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidak sesat sahabat kamu Muhammad, wa ma ghawa, dan tidak pula ia itu keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula ia itu mengeluarkan perkataan daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali perkataan yang keluar daripada lidahnya, daripada mulutnya itu wahyu yang kami berikan. Ayat 1 sampai ayat 4 ni Allah Ta'ala sebut pada kita kedudukan Nabi Muhammad, kedudukan pembawa wahyu. First, bila mana kita dengar ayat ni, kita kena fikir ayat-ayat yang bermula dengan sumpah. Kita kena fikir sebab apa Allah Ta'ala sumpah dengan benda tu. Ayat ni Allah Ta'ala sebut wan najmi idza hawa, demi bintang ketika mana ia hilang pada pandangan ataupun ia terbenam. Sebab apa sebut bintang? Sebab apa tak sebut benda lain? Dan apa kaitan bintang dengan kedudukan Nabi? Kita baca sebahagian tafsir, kita renung ayat ni, kita akan nampak Allah Ta'ala sedang beri isyarat antara kejahilan dan juga kesesatan dan penyelewengan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Mereka ada satu konsep mengagungkan bintang-bintang dan bulan-bulan. Mereka ni ada satu konsep, kita tidak akan buat satu urusan bila mana bulan tu keluar ataupun bintang tu keluar. Kita nak pergi berniaga, buat ramalan kaji bintang, tengok bintang ni keluar, kita tak buat. Dengan sebab bintang ni dia ada sial, dia ada maja dia. Orang Pantai Timur panggil maja, sial maja ni maknanya benda yang tak baik. Sial maja. Okay. Jadi kita tak buat. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, yang kamu duk beriman tu benda yang sangat-sangat tak betul. Sebab tu kata Abdullah bin Abbas, man iqtabasa syai'an minan nujum, sesiapa yang mengambil panduan daripada sebahagian pergerakan bulan bintang. Bintang ni bergerak, boleh buat kerja ni. Bintang ni bergerak, kena stop, tak boleh buat kerja. Faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, dia telah ambil bahagian daripada sihir, kata Abdullah bin Abbas. Fala khalaqa lahum, dan tidak ada pada orang yang buat kerja ni kebaikan, melainkan kesesatan. Maknanya kita tengok pergerakan bulan bintang, kita pun nak buat satu benda, tak buat satu benda. Itu yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliah. Masyarakat moden kita ni tengok bulan tertentu, tengok personality orang tu macam mana. Beranak bulan ni tuah, beranak bulan ni tak bertuah, rugi. Baca-baca dia beranak bulan 7, baca description orang beranak bulan 7, orang beranak bulan 7 ni biasa kena tipu, berniaga pun biasanya rugi.
dia pun tak semangat. Kerja molek-molek pergi kerja tak ada semangat. Kepercayaan, dia ikat kepercayaan dalam diri. Sebab tu Nabi buang kepercayaan seperti ini, Nabi buang. Tak boleh ada unsur-unsur syirik seperti ini, dibuang. Sebab dia akan ganggu tauhid kita. Dia akan ganggu tauhid. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kejahilan manusia. Dan sebab apa benda macam tu dia jadi? Dia mungkin betul. Kadang-kadang orang-orang yang percaya pada benda ni, dia tengok tu sebab apa dia percaya? Sebab benda tu sama macam apa yang dia kena. Dia beranak bulan 7, memang betul hak yang dalam description tu sebut, memang macam yang berlaku pada diri dia. Memang betul dia pernah buka bisnes, dia rugi. Dia percaya. Situ tempat syaitan manfaatkan kita. Sebab tu benda ni ataupun konsep ni kita kena faham. Bahawasanya benda ni ialah termasuk daripada bisikan syaitan yang kita kena tepih jauh-jauh. Inilah yang disebut dalam surah An-Nas. Allah Ta'ala sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita duk baca pagi petang, duk baca, lepas solat pun duk baca. Tujuan baca tu apa? Tujuan baca tu jadi pegangan, jadi ikatan dalam hati kita. Datang saja lintasan-lintasan buruk, kita tolak tepi. Dan kita tahu manusia tu dia berjaya dengan usahanya, dengan tawakalnya. Dia tidak berjaya kerana dia lahir bulan tertentu, dia bangsa tertentu, ataupun dia orang daripada kawasan tertentu. Tak. Tapi dia berjaya kerana usahanya. Macam mana Allah Ta'ala angkat Salman Al-Farisi, bukan bangsa Arab, jadi sahabat Nabi, sehingga Nabi sebut innahu min ahli baiti, sesungguhnya dia itu daripada kalangan ahli keluarga aku. Bukan Nabi nak beritahu dia tu keturunan Arab, cuma Nabi nak beritahu dekatnya dia dengan Nabi tu macam rasa satu keluarga dengan kita. Usaha dia daripada Asfahan, Iran, datang ke Madinah Al-Munawwarah, daripada keturunan orang besar sehingga jadi hamba kepada seorang Yahudi Madinah. Perjalanan yang jauh untuk cari agama yang betul. Tak pernah sekalipun dalam perjalanan dia yang susah tu, daripada anak orang kaya jadi orang miskin, tak pernah sekalipun dia kata kalau dulu aku tak tinggalkan ayah aku tak jadi susah macam ni. Sebab dia faham konsep tauhid tu dah ada. Aku nak cari agama betul, dan aku tengok agama ahli keluarga aku tak betul, sembah api ni tak betul. Jelas, dia jelas dalam bab ni. Sebab tu dia tidak menyalahkan takdir. Walaupun dia pergi ke Madinah dia miskin, walaupun dia sampai ke Madinah dia daripada anak orang kaya. Kita baca kisah Islamnya Salman Al-Farisi ni, seperti mana yang dia cerita kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dia kata aku ni anak kepada Dehqan. Dehqan ni orang besar dalam kalangan orang-orang Parsi ni. Pemimpin dia diberi gelaran Dehqan. Dehqan ni maksudnya orang hebat, Datuk Seri mungkin. Orang ada pengaruh, orang ada ilmu dalam agama Majusi yang tinggi. Dia tinggalkan. Tak sekali pun dia sebut dalam perjalanan dia cari hidayah menyesal aku tinggalkan keluarga aku, kalau tak aku jadi orang kaya. Tak. Dia rela dia ke Madinah. Jadi nak beritahu pada kita, balik pada ayat 145 tadi daripada surah An-Najm, Allah Ta'ala bersumpah demi bintang. Bintang yang kamu duk percaya tu, bintang tu tak betul. Bintang tu bergerak dari timur ke barat kerana tuntutan dan patuh arahan Tuhan, bukan kerana dia nak beritahu sial ataupun untung. Dia tak nak beritahu apa pun. Itu ibadah kepada bulan bintang. Dia bergerak daripada timur ke barat, terbenam di timur, terbenam di barat, terbit di timur. Itu ibadah dia bagi makhluk Tuhan ataupun bagi dia tu sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut permulaan surah An-Najm, wan najmi idza hawa, demi bintang yang terbenam, kepercayaan kamu batil. Ketahuilah kepercayaan Muhammad tu betul. Ayat kelima Allah Ta'ala sebut allamahu syadidul quwa, sesungguhnya ilmu ataupun wahyu yang telah kami ajarkan itu ialah ilmu dan wahyu yang datang daripada Jibril alaihissalam. Okay. Itu sebagai pendahuluan disebut. Antara benda lain juga yang disebut dalam pendahuluan sumber akidah, dia kata Rasulullah ni kita sifatkan dia ni sebagai pembawa wahyu. Rasulullah ni kita pun selalu duduk belajar ilmu tauhid ni ataupun ilmu bab-bab kaitan dengan akidah ni. Apa syarat seseorang tu jadi nabi ataupun rasul? Ada 4 sifat wajib bagi nabi. Kita selalu duduk sebut.
Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu 4. Kita selalu sebut. Siddiq maksudnya benar. Bila dia bercakap, dia benar. Amanah, dia tidak akan mengkhianati risalah tu. Seorang Nabi Rasul, dia tak akan ada istilah bila mana diarahkan oleh Tuhan untuk cerita ayat ni, dia pun tengok masyarakat. Masyarakat tak sesuai lagi cerita ayat ni. Kena tunggu dulu. Nanti dia reda sikit baru kita baca ayat ni. Tak ada. Turun hari ni Nabi baca. Wahyu ni, ayat Quran bila mana turun pada Nabi, panah-panah Nabi baca terus pada sahabat. Nabi tak akan simpan ayat Quran yang baru turun pada Nabi sampai sehari. Tak ada riwayat sebut. Sampai petang tu juga cerita. Kalau sampai malam, pagi, subuh Nabi cerita terus. Nabi tak simpan. Itu maksudnya Nabi tu amanah. Dan Nabi ni ada sifat tabligh. Nabi menyampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wahai rasul, sesungguhnya kamu ditugaskan untuk sampaikan apa yang telah Tuhan kamu berikan. Kemudian Nabi ni dia fatanah, dia bijaksana. Setiap apa yang Nabi buat, dia ada kebaikan yang tidak difahami oleh sahabat-sahabatnya. Contoh besar dalam sirah Nabi Muhammad, langkah yang Nabi buat dalam perjanjian Hudaibiyah tahun ke-5 Hijrah. Ramai mana sahabat Nabi tak puas hati dengan perjanjian Hudaibiyah? Antara yang tak puas hati ialah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, alasna alal haq wa hum alal batil. Bukankah kita ni atas kebenaran dan mereka atas kebatilan? Sebab apa banyak sangat bagi excuse pada Suhail bin Amr ni? Kan kalau kita baca sirah, Suhail bin Amr, dia wakil kepada musyrikin Mekah, mari berunding dengan Nabi di Hudaibiyah. Ataupun hari ni nama dia Shumaisi. Kalau kita pergi tempat miqat, salah satu tempat miqat lah, first nak buat perjanjian, Nabi suruh Ali bin Abi Talib tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, la na'rifu rabbu ismur rahman ar-rahim. Kami tak pernah kenal Tuhan yang nama ar-rahman ar-rahim. Nak tulis bismillah. Ali tak mau padam. Nabi suruh Ali padam. Ali tak mau padam. Akhirnya Nabi sendiri padam. Kemudian sambung perjanjian tu. Perjanjian ni antara Quraisy Makkah dan Muhammad Rasulullah. Sekali lagi Suhail bersikap kurang ajar. Kalau kami iktiraf kamu Muhammad sebagai Rasulullah, maka zalim kami lawan kamu. Buang perkataan Rasulullah. Perjanjian ini antara musyrikin, antara Quraisy dengan Muhammad. Tu saja. Tak payah tambah banyak-banyak. Sahabat ni jadi stres. Sebab apa? Duk pakai ihram nak masuk Mekah ni. Tiba-tiba kena sembelih, bayar dam. Balik semula. Tahun depan pula baru mari. Itu dia panggil fatanah. Satu bab yang kita tak boleh nak faham. Apa Nabi buat? Kerana perjanjian tu menjadi pembuka jalan kepada Fatuhu Makkah. Nak tunjuk sifat fatanah Nabi. Nak tunjuk sifat kebijaksanaan Nabi yang memang dah ada pada seorang Nabi. Okay. Jadi Nabi ni dalam bab tauhid, Nabi tidak akan tambah, Nabi tak akan kurang. Sebab Nabi tu dia sifat amanah. Okay. Seterusnya dia sebut sini dalam muka surat 35, sumber akidah yang muktamad. Jelaslah bahawa sumber akidah yang sebenarnya mestilah hanya berdasarkan wahyu. Kata penulis kitab kita. Wahyu daripada Allah Azza wa Jal dan tidak lain daripada itu. Dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama wahyu Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Sebahagian ulama dia beri nama lain sikit. Wahyul matlu wa wahyu ghairul matlu. Wahyu yang dibaca dan wahyu yang tak dibaca. Dibaca tu maksud dia apa? Baca dapat pahala. Quran kita baca tak faham makna dapat pahala. Boleh bawa masuk dalam salat. Hadis Nabi kita baca bawa masuk dalam salat, tak sah salat kita. Sebab hadis Nabi tidak disyariatkan untuk baca, tapi disyariatkan untuk faham. Baca untuk faham. Quran ni baca saja tak faham dapat pahala. Cuma nak beritahu dua-dua tu wahyu. Wahyu yang disyariatkan ataupun yang tak disyariatkan. Cuma nak beritahu sumber akidah mesti mari daripada tu. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah, diletak sini, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah Ta'ala akan ajar pada kamu apa yang kamu tak tahu. Okay. Jadi bila mana kita tengok sumber akidah, dia sebut sini sumber akidah ni ada dua, Quran dan Sunnah. Kita selalu sebut benda ni, kalau kita sebut peringkat awal semua orang setuju.
Bila ada isu, kita akan nampak penerimaan orang tu terhadap Quran Sunnah. Allah Ta'ala sebut ayat-ayat berkenaan dengan diri dia dalam Quran. Allah Ta'ala cerita zat dia macam mana, dia tu duduk kat mana, semua Quran cerita. Tapi bila mana sampai time nak beriman, sampai dekat ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat, pecah dua golongan. Mungkin tiga, mungkin empat. Ada yang nak takwil, ada yang nak terima zahir. Okay. Jadi bila mana dia cerita pada kita, penulis ni dia cerita pada kita bab-bab sumber akidah, dia juga cerita pada kita penerimaan ulama awal tentang sumber akidah ni macam mana. Ulama-ulama awal ni kalau dia sampai pada ayat-ayat yang bersifat umum, ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang cerita tentang diri Tuhan, ayat-ayat yang ada perkataan tu sekali imbah tengok serama macam kita. Allah Ta'ala sebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kamu. Dia sebut perkataan tangan tu, kita jadi kadang-kadang terbayang, sama macam kita ada tangan. Benda ni dia jadi mubham, dia jadi ada orang sama. Jadi ada sebahagian ulama yang pilih untuk diam, yang pilih untuk menakwilkan. Yang takwil tu tujuan dia untuk buang kesamaran. Itu benda yang kita kena jelas dulu. Okay. Cuma kita nak cerita sini, ulama yang awal macam mana dia berinteraksi dengan dalil-dalil seperti ini. Kita tengok muka surat 37. Sesungguhnya ulama-ulama Islam yang terawal dan yang paling dipercayai adalah terdiri daripada para sahabat ridwanullahu alaihim. Bila mana sebut ulama, maka kita kena letak hierarki dia punya kedudukan, susunan tu atas sekali Nabi, yang kedua sahabat, lepas tu tabi'in, tabi'un tabi'in, sampailah ke zaman kita ni. Mereka ini menerima pengajaran dan kefahaman terus secara langsung daripada Rasulullah. Sahabat Nabi ni orang yang first Nabi didik, terima live daripada Nabi. Okay. Kemudian mereka mengajarkannya pula dengan penuh amanah kepada generasi yang selepas mereka, iaitu mereka yang dikenal dengan gelaran tabi'in. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, bila mana Nabi wafat, Nabi dah habis dah cerita bab akidah pada sahabat ni. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi bila mana wafat je Nabi, dia tidak ada yang murtad, yang nak tinggal sebahagian daripada Nabi aja, tak ada. Dia kemas. Dan dia tidak ada sahabat Nabi yang macam tersasar, gelong sikit, tak ada. Sebab Nabi SAW, dia bukan ajar sahabat Nabi berjalan di belakang. Nabi berjalan, sahabat pun ikut belakang. Apa Nabi buat, Nabi buat. Tak juga. Itu pun kurang tepat. Nabi ni dia ajar kepada sahabat dia untuk berjalan seiringan sekali. Sebab tu Nabi wafat, tak ada orang dah yang nak tunjuk, sahabat kekal di atas hidayah, dia tak jadi sesat pun. Sebab Nabi dah ajar konsep akidah. Sebab tu kalau kita tengok konsep akidah yang jelas, hari kewafatan Nabi, kita baca sirah, hari kewafatan Nabi ni apa yang berlaku? Sahabat-sahabat tinggalkan jenazah Nabi sekejap, nak buat urusan penting ni. Urusan apa? Urusan perlantikan siapa yang akan ambil tugas jaga ataupun jadi khalifah kepada orang Islam. Yang mana pada waktu tu sahabat masih lagi duduk dalam perasaan ada yang percaya, ada yang tak percaya Nabi wafat. Antara yang terkesan dengan kewafatan Nabi, Umar Al-Khattab, sehingga dia sebut satu perkataan, siapa sebut Nabi mati, aku penggal. Tuan-tuan boleh bayang, Umar Al-Khattab, dia ni sahabat Nabi yang Nabi sebut 10 orang dijamin syurga. Satu. Yang kedua, Nabi sebut sekiranya ada Nabi lepas aku, dia. Yang ketiga, Nabi sebut jalan yang Umar lalu, syaitan tak akan lalu. Cuma saya nak sebut sini emosi satu orang. Bila mana satu orang yang hebat di mata kita mati, pengikut tu jadi macam mana? Umar Al-Khattab. Umar sahabat yang hebat, tapi Umar juga kita kena sedar, dia seorang manusia yang ada sifat kemanusiaan. Dia tak tahan, ketak dada ni Nabi wafat. Sebab tu dia sebut perkataan tu. Tapi kalangan sahabat Nabi ni ada yang boleh jadi stabilizer ataupun orang yang kita kira sebagai penenang. Bangun Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah keluarkan perkataan. Abu Bakar kata apa? Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Sesiapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad dah mati.
Wa man kana ya'budullah, sesiapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah Taala itu maha hidup dan dia tak mati. Perkataan Abu Bakar tu jelas ternampak dia punya tauhid kemah. Bukan dia tak sedih Nabi wafat, cuma dia sedang ajar konsep yang kamu kena faham. Nabi ni dia orang dan dia ada ajal, dia akan wafat macam nabi-nabi lain juga. Bila mana dia wafat, kita bukan jadi orang yang lemah, duduk dalam keadaan duka cita sampai ke mati. Tak. Kitalah penyambung, pewaris kepada apa yang dia bawa. Dan itulah yang dia nak daripada kita. Nabi ni dia hidup, tujuan dia hidup, apa tugas dia? Dia sampaikan wahyu Tuhan. Tujuan dia sampaikan wahyu Tuhan tu untuk apa? Untuk kita ikut dan kita buat. Nabi dia tidak mengharapkan lepas dia mati orang duk ingat saja, tak buat pun apa yang dia suruh. Tak jadi kok. Nabi ni dia nak orang ikut apa yang dia suruh. Apa yang Tuhan hantar pada dia tu, orang ambil pada apa yang dia ajar, dia teruskan amalan tu. Macam Abu Bakar, macam sahabat-sahabat yang lain. Okay. Jadi kita tengok macam mana keterikatan orang-orang terdahulu, terutamanya para sahabat, bila mana dia mengalami kewafatan Nabi, macam mana para sahabat dengan akidah. Okay. Disebut oleh penulis, disebut sini, tiadalah golongan yang lebih memahami dengan sepenuhnya sumber-sumber akidah daripada ulama-ulama Islam yang terawal ini, menurut tertibnya, mulai dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam terbesar dalam fiqh dan ulama-ulama hadis dalam lingkungan 3 kurun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat ulama-ulama tersebut tidak ditohmah dengan amalan bid'ah. Maknanya nak beritahu pada kita, ulama-ulama yang awal pada 3 kurun pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, hadis yang biasa kita dengar, Nabi sebut khairun nasi qarni. Beri lalu azan dulu.
Okey, kita sambung balik. Kata penulis kitab, dia kata golongan yang lebih memahami akidah ini ialah ulama-ulama Islam yang terawal mengikut tertib, iaitu sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seterusnya imam-imam besar yang muktabar. Itu yang disebutkan oleh penulis. Jadi dia nak beritahu pada kita apa dia? Dia nak beritahu pada kita berdasarkan apa yang Nabi dah sebut tentang hal ni. Nabi sebut khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, wa fi riwayatin thalath marrat, wa fi riwayatin marratain. Sebaik-baik manusia itu yang berada pada kurun aku, kemudian selepas daripada aku, selepas daripada aku. Ada riwayat kata 3 kali, ada riwayat kata 2 kali. Maknanya Nabi sebut thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum tu ada riwayat kata 2 dan ada riwayat kata 3. Jadi daripada perkataan apa yang Nabi sebut tu, para ulama mengeluarkan kaedah nak beritahu pada kita akidah yang terbaik, tauhid yang terbaik berada pada 3 kurun yang terawal. Dan sebaik-baik pemahaman ikut pada 3 kurun tu, terutamanya dalam bab zat diri Tuhan, af'al, perbuatan Tuhan dan juga sifat Tuhan tu sendiri dalam bab tu. Okay. Itu antara yang disebut oleh penulis. Okay. Dia sebut juga pada kita beberapa pendirian para ulama sini. Okay. Dia sebut sini, dia kata, jadi untuk menjamin satu akidah yang suci, lurus dan tepat, maka perlulah kita kaji dan berpegang hanya dengan cara ulama-ulama yang terawal ini, yang dapat kita jelaskan dengan membahagikannya kepada kaedah-kaedah berikut. Dia letak 5 kaedah. Yang pertama dia kata, para ulama yang terawal menerima wahyu dengan menolak sepenuhnya sumber-sumber selain daripada wahyu. Mereka beriman dengannya, iaitu yang hak, dan menganggap unsur-unsur selain darinya adalah batil dan menyesatkan. Seperti mana firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-32, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, maka bukanlah selain dari hak atau kebenaran itu melainkan kesesatan. Para ulama yang awal ni, 3 kurun pertama ni, bila mana sebut akidah, kepercayaan, satu benda yang kita nak letak dalam hati, mereka akan timbang daripada wahyu. Kalau wahyu tak sebut, tak bercakap. Itu kaedah para ulama. Sebab tu kalau tengok hatta dalam pegangan imam-imam mazhab yang muktabar, imam mazhab fiqh yang muktabar, walaupun ulama tu mazhab fiqh, terkenal dengan mazhab fiqh, contoh Imam Ahmad bin Hanbal, dia terkenal dengan mazhab Hanbalinya ataupun mazhab fiqhnya. Tapi kita boleh tengok dia punya konsep, dia letak satu bab ataupun satu pegangan, iaitu bab an-nahyu 'anil bahthi fi ma la yaqa'. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad sendiri. Larangan pada membincangkan ataupun mencari perkara yang belum terjadi ataupun tidak difahami. Larangan. An-nahyu 'anil bahthi fi ma la yaqa'. Jangan cari, jangan bincang benda yang orang tak pernah bincang ataupun benda yang Quran dan wahyu tak pernah sebut. Wahyu pernah sebut tak tentang kejadian Tuhan ni daripada unsur apa? Jirim ke, jisim ke? Tak pernah sebut. Tak ada sebut. Adalah yang kemudian ni sebut. Tapi yang paling terbaik ialah tak cakap terus bab tu. Sebab kita duduk di antara tempat yang jelas dan tak jelas, kita tinggalkan yang tak jelas, kita ambil yang jelas. Itu lebih baik, lebih selamat, lebih salamatus sadri, tenang jiwa, tak pening kepala. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, kita pernah mungkin dengar kisah dia. Imam Ahmad bin Hanbal ni di tengah mengajar, tiba-tiba ada seorang lelaki datang dalam kuliah dia, tanya soalan. Lelaki tu datang tanya soalan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata anak dia yang riwayatkan cerita ni, lelaki yang masuk dalam majlis ayah aku tu, ra'aitu fi thawbihi, aku lihat pada pakaiannya, wa lihyatihi, dan juga janggutnya, macam orang hebat. Jubah besar, janggut pun tebal, macam orang hafal 1000 hadis. Masuk dalam majlis ayah aku tengah mengajar,
dia tanya soalan pada ayah aku, sah ataupun tidak ambil wudu ataupun ambil air sembahyang dengan air bunga mawar ataupun air ros. Imam Ahmad tak jawab. Lepas tu dia tanya pula, sah ataupun tidak ambil air sembahyang ataupun ambil wudu dengan air yang kita jerukkan sayur, air bekas jeruk sayur tu. Boleh tak ambil air sembahyang dengan air tu? Imam Ahmad tengok dia atas bawah tengok. Imam Ahmad tanya soalan, kamu tahu tak doa yang Nabi ajar nak masuk masjid? Dia kata tak tahu. Doa yang Nabi ajar nak keluar masjid? Dia pun jawab tak tahu. Imam Ahmad kata, izhab fata'allam hadha, keluar pada majlis aku, pergi belajar yang tu dulu. Air di Iraq ni banyak lagi. Kalau habis baru kita bincang, boleh tak ambil air semayang dengan air daun mawar ke air jeruk? Sekarang ni air mutlak duk banyak lagi, tak payah bincang. Macam sebahagian orang kita tanya soalan dalam kuliah, macam mana nak menentukan kiblat di ISS, International Space Station, angkasa lepas. Dia Malaysia tak habis round lagi. Tanya macam mana, tak ada harapan, muka tak ada harapan nak naik angkasa lepas. Okay. Tapi tanya soalan cukup hebat. Tak payah tanya lah, memang mukamu tak naiknya angkasa lepas. Cari kiblat atas ni dulu yang jelas. Jadi dalam bab fiqh pun ditekan benda tu, apatah lagi dalam bab akidah. Benda yang Tuhan tak pernah cerita tentang diri dia. Benda yang ulama tak bincang. Ulama tak pernah bincang ataupun Quran tak pernah sebut. Sebelum arash makhluk apa yang ada, tak pernah sebut pun. Tapi ada orang dia nak bincang. Nak bincang tu pula sampai separuh homo duk bincang benda tu. Kalau bincang sejam dua tu okey, separuh homo sanggup bertojel, berbaloh dengan orang yang tak sependapat dengan dia. Kerana benda tu syaitan telah ambil masa kita banyak sehingga kita leka nak buat ibadah, kita duk habis masa situ. Itu tempat-tempat dia. Okay. Kemudian apa yang disebutkan oleh para ulama lagi, yang disebutkan oleh penulis, mereka tidak cuba menukarkan fahaman akidah dengan lafaz-lafaz atau cara-cara yang luar dari fahaman mereka yang asli. Maksudnya para ulama yang awal daripada sahabat Nabi sampai kepada 3 kurun terawal tu, mereka tidak akan tukar istilah-istilah yang Nabi sebut, mereka tak akan tukar. Kalau Nabi sebut bid'ah, mereka tak kata ini benda yang berlawanan dengan sunnah. Dia akan sebut dengan jelas. Maknanya nak beritahu itu Nabi guna, kita guna yang tu. Ini yang peringkat awal. Okay. Yang ketiga disebut mereka tidak meninggalkan sumber-sumber wahyu demi kerana mendahului pendapat seorang manusia lain, walaupun betapa alimnya orang itu. Bila mana satu pendapat tu dikeluarkan oleh orang yang hebat, tapi Quran hadis sebut lain, hebat mana orang tu, ulama dulu tak akan tengok dia. Sebab tu Imam Malik bin Anas dia pernah keluarkan perkataan. Dia kata setiap orang tu boleh diterima dan ditolak perkataannya kecuali Nabi, kecuali Quran. Kita terima saja, tak boleh kita tolak. Nak beritahu status kedudukan. Sebab tu kalau kita baca kitab Fathul Majid, kita akan tengok adanya satu bab orang yang mengatakan kata-kata Nabi dan kata-kata sahabat. Dia bawa kisah, ni saya cerita sepintas lalu. Seorang tabi'in nama dia Urwah bin Zubair, anak pada Zubair bin Al-Awwam. Dia pernah tanyalah seorang sahabat, 2 orang sahabat besar, iaitu Abu Bakar dan Umar. Dia tanya 2 orang sahabat ni, Nabi ketika mana buat haji dulu, Nabi buat haji jenis mana? Haji tamattu' ke, haji ifrad ke, haji qiran? Jawab 2 orang sahabat ni, Nabi buat haji dengan haji ifrad. Okay. Itu jawapan yang dia dapat daripada Abu Bakar dan Umar, sahabat yang hebat. Lepas pada tu ada orang beritahu ke dia, aku pernah dengar Abdullah bin Abbas sebut Nabi juga pernah membenarkan seseorang tu buat haji dengan haji tamattu'. Masa Nabi duk buat haji ifrad tu, dia tak puas hati. Sebab orang tu dia sebut macam nak beritahu haji tamattu' pun okey je, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun sebenarnya. Nak pilih tamattu' ke, nak pilih ifrad, tak ada masalah. Selama mana benda tu ada panduan. Dia tak puas hati, dia pergi tanya Abdullah bin Abbas. Dia tanya, betul ke Nabi ni dia pernah sebut
Haji tamattu' pun boleh buat, maknanya afdal. Sebab dia nak jawapan haji mana lebih afdal, ifrad ke tamattu'? Maka jawab Abdullah bin Abbas, ya, Nabi pernah benarkan seseorang tu buat haji tamattu'. Pada waktu tu aku duk ada belakang Nabi, mak kamu pun duk ada belakang Nabi. Tak percaya balik tanya mak dia siapa? Asma binti Abi Bakar. Tanya. Dia telah keluarkan satu perkataan. Dia kata, tapi aku tanya dua orang yang hebat, iaitu Abu Bakar dan Umar. Dia jawab, Nabi ni buat haji ifrad. Muka Abdullah bin Abbas ni dia berubah. Dia kata, hampir-hampir batu daripada langit nak jatuh timpa kamu. Bila mana aku sebut Nabi, sebut, kamu sebut Abu Bakar dan Umar pula sebut. Jangan duk ganding. Maknanya jangan duk banding ya. Bila mana aku sebut Nabi, dan memang aku berada di belakang Nabi pada waktu tu. Bukan aku reka cerita. Memang betul-betul aku dengar pada Nabi. Nabi kata pada perempuan tu, boleh buat dengan cara tamattu'. Tapi Nabi pada waktu tu duduk buat dengan cara ifrad. Maknanya isu dia sekarang ni ialah dua-dua haji tu boleh buat. Boleh buat. Kita boleh pilih mana yang lebih senang dari segi maslahah. Sebab setengah orang kita ni dia degil. Dia tengok tabung haji tak ikut sunnah. Dia rasa nak buat ikut ifrad, nak duduk lama dalam ihram. Lepas tu nak melontar pada waktu siang, tak mau melontar waktu malam. Sebab tabung haji dia waktu dia lain. Sunnah memang Nabi melontar siang. Nabi melontar siang tu, siang waktu orang-orang daripada benua lain. Afrika pun waktu tu, Arab pun waktu tu. Sebab tu ada kes, degil sangat nak ikut sunnah. Dihimpit Afrika, siapa? Loh. Mujur tak mati je. Nak ikut sunnah tapi tak cerdik, maslahah. Tidak melihat pada maslahah. Jadi ada orang perangai macam tu. Jadi Urwah ni dia kata macam tu. Abdullah bin Abbas ni kata, hampir-hampir batu pada langit nak jatuh. Dengan sebab aku sebut kata Nabi, kamu sebut qala Abu Bakrin wa Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar tu pun sahabat Nabi yang hebat. Tak boleh ganding, tak boleh bandingkan. Kemudian apa yang disebutkan oleh penulis, pegangan ulama yang terdahulu terhadap wahyu ni, mereka terima dengan penerimaan sempurna tanpa syak. Dan yang terakhir dia sebut muka surat 39, mereka ni disebut dengan ulama yang hebat sebab mereka tidak pernah terlibat dengan benda-benda yang kita sebut sebagai bid'ah dalam agama. Selamat. Hak yang awal ni selamat betul, tak pernah terserempak dengan benda-benda pelik. Kalau terserempak pun tak sempat lama, mesti kena cut di sahabat lain. Cuma saya tak mau ceritalah sebab hadis tu agak panjang. Hadis riwayat An-Nasa'i, insiden masuk masjid tengok orang duk ratik, buat halaqah kan. Itu kita pernah dengar, mungkin pernah dengar. Siapa sahabat tu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang menjadi rujukan sahabat dia, masuk masjid tengok ada satu kumpulan duduk berzikir, buat halaqah, ada kumpulan, siap ada seorang jong kira pula. Benda tu dibenci oleh para sahabat. Ada sebab lah, cuma kita akan sebut pada minggu seterusnya. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu benda yang menjadi sebab acuan ulama' terdahulu kita dahulukan berbanding acuan ulama' kemudian dalam bab akidah ataupun dalam bab tauhid. Sebab mereka paling selamat dan mereka itu paling terbaik. Dan mereka, akidah mereka jelas. Dan kita kena tahulah sebagai yang terakhir, bila sebut tauhid ni, kita kena yakin apa saja terjadi dalam hidup kita, kena nampak itu semua ketentuan Tuhan yang Tuhan letak, tapi tidak menolak sebab dan musabab berlaku benda tu. Contoh coronavirus, COVID-19 berlaku. Ada orang cuba nak buat teori konspirasi. Ni kata tanda akhir zaman, ni kata Illuminati ke apa-apa semua, ikutlah. Okay. Cuma kita sebagai orang Islam, awal-awal kita dengar berita tu, apa kita kena tahu? Apa yang kena ada dalam diri kita? Benda musibah ni Tuhan juga yang buatnya. Dan kita redha dengan apa ketentuan dia, tapi kita juga menerima sebab musabab. Kita berusaha supaya kita tak kena, dan kita berusaha supaya orang buat langkah penjagaan waktu benda yang betul, akidah yang betul ataupun tauhid yang betul. Cuma nak beritahu pada kita, bila mana berlaku satu benda, kita yakin itu ketentuan Tuhan, dan benda buruk tu Tuhan jadikan pada kita, boleh jadi hikmahnya untuk mendekatkan diri kita pada dia. Cuma apa saja berlaku, kita tak akan kata pihak lain, kita akan kata Allah Ta'ala menjadi penentunya. Kita yakin. Macam mana kita yakin hari ni hari Sabtu, esok mesti Ahad. Ada orang mai kata pada kita, aku berimu 1,000 kalau kata esok hari Isnin. Orang mai kat kita, dia paksa kita, lepas Sabtu mesti Isnin, jangan sebut Ahad. Sebut Ahad aku bunuh. Kita pun sebut,
Isnin. Dalam hati bodoh dia ni. Semua orang tahu ahad. Lepas satu mesti ahad. Tapi dengan sebab dia kata aku bunuh, ataupun kalau kamu sebut aku bagi 1000, kita nampaknya tu kita pun sebut. Nak beritahu akidah kena macam tu. Orang sebut hari lepas hari Sabtu mesti ahad. Orang mai kata lepas Sabtu ahad tak jadi minggu depan, dia Khamis dulu. Tak, mesti ahad. Nak beritahu tentang pegangan tauhid tu. Apa jadi pun kita letak Tuhan, kita akan letak Allah Ta'ala dulu. Okey. Jadi itu yang terakhir. Jadi saya rasa setakat tu sajalah perbahasan kita pada malam ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita dah selesai dah bab 1 secara umumnya. Okey. Seperti mana yang dah saya sebut sebelum ni, kita habis selesai bab 1 ni, kita tak baca bab kedua, kita akan pergi ke bab yang ke-9. Muka surat 211, bab kesyirikan, benda-benda yang mengganggu tauhid. Okey. Jadi minggu ketiga nanti kita akan baca muka surat 211 bagi orang-orang yang ada buku lah. Okey. Jadi setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.